Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Awani. Sejak 16 Jun lalu, negara sekali lagi dilanda asap jerubu yang berpunca daripada kebakaran hutan dan juga kebakaran ladang kelapa sawit di sekitar Sumatera, menyebabkan bacaan pencemaran udara yang tidak sihat di beberapa lokasi di seluruh negara, terutama di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan juga Kuala Lumpur dan Putrajaya. Yang terkini kita ketahui bahawa dimuar sahaja pada hari ini indeks pencemaran udara ataupun IPU melebihi 383. Itu yang dicatat pada 11 pagi tadi. Manakala yang terkini di Pasir Gudang dicatatkan pada 5 petang tadi sekitar 3,333 indeks pencemaran udara. Ini merupakan angka yang tinggi dan menyebabkan berbahaya kepada kesihatan manusia, yang menyebabkan lebih 200 buah sekolah dimuar pada hari ini di arah tutup buat sementara berikutan bacaan IPU mencatat paras bahaya. Dan itu juga menyebabkan Kementerian Pendidikan misalnya mengarahkan pihak pentadbir sekolah mengambil langkah menutup sekolah jika indeks pencemaran udara melebihi paras bahaya sekitar 300 ke atas bagi menjamin kesihatan dan juga keselamatan pelajar. Dan juga Ketua Pengarah Pelajaran Tan Sri Abdul Ghaffar Mahmud mengatakan pihak pentadbir sekolah perlu mengambil tindakan di bawah pelan tindakan jerubu kebangsaan. Selain ditutup, pihak sekolah juga perlu menghentikan semua aktiviti co-curriculum dan aktiviti di luar bilik darjah jika IPU melebihi 250 dan menghentikan semua aktiviti di luar bilik darjah yang melibatkan murid-murid berisiko tinggi melebihi IPU 150. Jadi itu yang terkini yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan untuk mendapatkan keadaan terkini tentang jerubu di Malaysia ini, mungkin kita terus bersama dengan Puan Kasum Abdul Ghani, Pengarah Bahagian Udara Jabatan Alam Sekitar. Assalamualaikum Puan Kasum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama kami dalam Agenda Awani pada malam ini. Mungkin Puan Kasum dapat melaporkan keadaan indeks terkini berkenaan jerubu di negara kita. Terima kasih Cik Nazri. Ya, status terkini sebagaimana yang kita rekodkan pada jam 5 petang tadi, terdapat 6 kawasan stesen pemantauan kualiti udara Jabatan Alam Sekitar yang agak membimbangkan dia punya bacaan IPU-nya, iaitu yang tertinggi di Pasir Gudang pukul 5 petang tadi mencecah tahap berbahaya 333 bacaan IPU-nya. Diikuti juga MUA, di stesen MUA juga masih lagi di tahap berbahaya seperti yang direkodkan pukul 11 pagi tadi. Dia bermula daripada pagi tadi lagi telah berbahaya MUA. Dan petang ni diikuti dengan Pasir Gudang juga berbahaya 333. Seterusnya di stesen kita di Lakin, Johor juga di tahap sangat tidak sihat 219 dan di Kota Tinggi juga mencecah hampir kepada tahap berbahaya ni 291 di Kota Tinggi. Dan seterusnya Bukit Rambai di Melaka dan di Bandaraya Melaka masih kekal di tahap tidak sihat setakat pukul 5 petang tadi. Okey, untuk melihat beberapa hari akan datang, adakah Jabatan Alam Sekitar menjangkakan indeks ini akan meningkat lebih tinggi ataupun bagaimana? Berdasarkan kepada laporan Jabatan Meteorologi, mana kita masih lagi dalam 2-3 hari yang akan datang ni, sehingga ujung minggu ni kita akan masih lagi mengalami keadaan cuaca kering dan panas. Dengan itu kita jangkakan sama ada kawasan-kawasan yang saya nyatakan yang membimbangkan tadi masih lagi di tahap yang status quo memandangkan sekiranya keadaan kebakaran yang begitu banyak sekali bilangan hotspots ataupun titik panas yang direkodkan terutamanya di kawasan-kawasan wilayah Riau di Sumatera Tengah, yang mana kita daripada peta jerubu yang dikeluarkan oleh ASEAN Specialized Meteorological Center yang berpusat di Singapura, ASMC, menunjukkan asap jerubu yang tebal ni telah merangkumi kawasan selatan semenanjung kita, di semenanjung Malaysia.
merangkumi kawasan Johor, termasuklah jiran kita di Singapura. Jadi sekiranya kawasan di sana masih lagi tidak di keadaan titik panas ataupun kebakaran, di kawasan Sumatera Tengah ni masih lagi dalam keadaan tidak terkawal, kita jangkakan keadaan berjerubu ini akan masih berterusanlah dalam 2-3 hari lagi, kerana jangkaan kita akan panas, menghadapi panas lagi hingga ujung minggu ini. Daripada pemantauan bahagian udara Jabatan Alam Sekitar, adakah titik panas ini wujud di negara kita, dan bagaimana dengan kebakaran di kawasan-kawasan Selangor misalnya, di Sepang, kawasan hutan bakau dan sebagainya, tanah gambut? Ya. Walaupun memang kita laporkan terdapat beberapa titik panas dalam negara sendiri, seperti mana yang kita laporkan, contohnya pada yang dilaporkan melalui imej satelit semalam lah, yang direkodkan, kita ada di Semenanjung ni beberapa titik panas terdapat di Melaka, Pahang, Terengganu, Sabah dan juga Selangor. Dan juga di Sarawak. Tetapi titik panas yang kita ada, yang direkodkan, dan juga kebakaran-kebakaran yang kita ada dalam negara adalah kebakaran dalam keadaan terkawal. Dia tidak berpanjangan. Jadi macam kes yang terbakar di Selangor telah pun 2-3 hari yang lepas telah dipadamkan. Walau bagaimanapun hari ini kita dapat laporan terdapat lagi kebakaran, tetapi masih dalam keadaan terkawal. Pihak bomba tengah bertungkus lumus untuk memadamkan kebakaran di Johannesburg contohnya. Jadi pada kita kebakaran ni walaupun berlaku, dia lebih kepada localize, dia memberi kesan kepada kawasan setempat sahaja. Yang mana kita boleh terkawal. Yang jerubu tebal yang dibawa oleh angin monsun barat yang bertiup dari arah Sumatera ke pantai barat Semenanjung ni, yang telah membawa pencemaran jerubu melintasi sepadan ni, memang kita di luar kawalan kita lah di peringkat tempatan ini. Terima kasih Puan Kasam atas laporan terkini tentang keadaan jerubu di Malaysia dan juga sekitar ASEAN. InsyaAllah kita akan menghubungi Puan Kasam untuk mendapatkan laporan terkini dari masa ke semasa. Itu tadi Puan Kasam Abdul Ghani, Pengarah Bahagian Udara Jabatan Alam Sekitar Malaysia. Dan kita perlu rehat sebentar. Selepas ini kita akan memantau bagaimana keadaan sekolah-sekolah dan anak-anak kita di Johor. Adakah sekolah di Muar akan terus tutup, ataupun kawasan daerah-daerah lain juga akan dipantau, dan ada pengumuman terbaru tentang keadaan jerubu di Johor. Kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini. Terima kasih. Jerubu di Johor semakin ataupun teruk di beberapa kawasan seperti mana yang dikatakan oleh Puan Kasum tadi, terutama di indeks IPU yang dicerap pada pukul 5 petang ini, yang sangat membahaya di sekitar Pasir Gudang, sekitar 333 indeks IPU. Begitu juga di Muar terus berada di peringkat 300 ke atas, di Lakin 219 dan juga di Kota Tinggi 291 indeks IPU. Mungkin kita mendapatkan keadaan terkini dengan rakan kita ataupun penduduk di sekitar Pasir Gudang dan Johor Bahru di talian sekarang melalui Skype. Kita bersama dengan saudari Nur Azhar Ismail. Assalamualaikum Azhar. Azhar, mungkin Azhar bekerja di Pasir Gudang. Mungkin boleh ceritakan keadaan suasana daripada pagi hingga ke petang, keadaan udara di sekitar Pasir Gudang yang Azhar rasa mungkin tak pernah Azhar rasai sebelum ini. Pada saya sangat teruklah keadaan di Pasir Gudang. Daripada pagi memang dah kabut tebal. Jadinya semakin makin lama semakin tebal lah, semakin tak nampak lah keadaan ni semakin teruk. Keadaan semakin tebal asap itu pada waktu bila? Menjelang petang ataupun sejak tengah hari lagi tadi? Sejak tengah hari semakin lama semakin teruklah. Especially waktu pukul 3 dan ke atas lah, semakin lama semakin tak nampak lah keadaan
operation, even crane kita dekat luar pun terpaksa memasangkan lampu macam seperti waktu malam. Ya. Apa inisiatif yang dilakukan oleh Azhar dan rakan-rakan di pejabat apabila berada di luar? Adakah kebanyakan orang ramai di sekitar Lakin ataupun sekitar Pasir Gudang sudah memiliki topeng muka untuk menutup daripada menghidu asap? Ya, sebenarnya kita dah diberitahu pada semalam, dihantar melalui email yang mengatakan daripada Port Safety Department memberitahu supaya kita mengambil langkah berjaga-jaga lah. Maksudnya sebenarnya kita di luar perlu pakai mask sebagai langkah keselamatan. Jadinya seseorang diberi mask apabila kita keluar daripada bangunan lah. Adakah keadaan, bagaimana pemerhatian Azhar tentang sekolah? Adakah kebanyakan aktiviti sudah pun dihentikan di luar darjah seperti permainan, sukan, pendidikan jasmani dan sebagainya? Mungkin cerita-cerita daripada rakan-rakan yang mempunyai anak-anak di sekolah? Yes, actually memang aktiviti semua dihentikan. Even saya di tempat kerja pun sebenarnya esok kita akan adakan Jom Safe. So itu batal. Okey. Sudah dibatalkan, ditunda pada waktu lain ya. Jadi mungkin esok apabila kembali semula ke tempat kerja dan kita mendapat tahu juga indeks terkini IPU di sekitar Pasir Gudang pada pukul 5 petang tadi amat berbahaya, 333. Mungkin persiapan rakan-rakan Azhar dan juga Azhar sendiri untuk ke tempat kerja. Yes, kita semua sudah tahu. Kita diberi, saya kata tadi lah, kita diberi mask tu. So, dan kita dibenarkan melakukan banyak aktiviti luar lah. So, di dalam saja. So, pada saya, sekiranya IQ semakin meningkat esok, saya berharap operation akan diberhentikan bagi menjaga keselamatan pekerja-pekerja yang bahagian operation lah. Ya, selain informasi yang diperolehi dari email jabatan ataupun syarikat, adakah informasi yang dicerap oleh Azhar melalui Twitter, laman Facebook dan juga daripada pihak-pihak yang berkenaan? Mungkin boleh berkongsi? Yes, saya juga melihat ramai orang, especially rakan-rakan di tempat kerja sibuk bercakap mengenai keadaan yang teruklah di Johor Bahru, terutama dan kebanyakan mengadu sesak nafas sebagainya. Saya berharap agar setiap orang mengambil langkah berjaga-jagalah dan memakai topeng muka. Selain menggunakan topeng muka, pastinya tips-tips ketika menghadapi jerubu ini dari sudut aspek kesihatan, misalnya kalau orang tua tidak perlu terdedah dengan asap ini dan juga terus minum air bersih lebih banyak, begitu juga mereka yang menghidapi penyakit-penyakit kronik. Adakah ini juga menjadi orang kata pun tumpuan di kalangan rakan-rakan kita di Johor Bahru? Ya, betul. Saya juga diberi nasihat agar minum banyak air supaya tidak berlaku tidak terasa perik tekak dan sebagainya, pedih mata kan sebagainya ya. Okey, terima kasih Azhar, moga terus kata pun sihat di Johor Bahru, di Pasir Gudang, dan rakan-rakan kita di sana juga. Kita di Kuala Lumpur pun kita akan sentiasa memantau. Di Esra Wani akan memberikan laporan terkini tentang isu jerubu yang melanda negara kita pada ketika ini. Selepas ini kita cuba menghubungi Ketua Pengarah Pelajaran Johor untuk meneliti dan juga mendapatkan maklumat terkini bagaimana keadaan, adakah sekolah-sekolah di Muar akan terus ditutup biarpun sudah diberi arahan tutup untuk hari ini dan juga esok, tetapi bagaimana dengan daerah-daerah lain yang indeks pencemaran udara semakin tinggi. Kita rehat sebentar.
saat ini kita tetap melakukan action di lapangan. Semua komponen personel kita sudah kerahkan ke lapangan. Kita untuk dari kerajaan saja kita lebih kurang 100 personel, itu khusus dari kerajaan saja. Namun kita juga partisipasi keikutsertaan masyarakat, perusahaan yang ada di Kota Dumai untuk bersama-sama untuk serta membantu pemadaman api yang berada di lokasi dekat mereka. Itu tadi sedikit laporan terkini, keadaan terkini di Dumai, Indonesia. Laporan koresponden Esra Wani, saudara Rafi Bacik yang berada di Dumai pada pagi tadi. Dan mungkin di talian kita terus bersama saudara Rafi Bacik. Assalamualaikum. Rafi? Assalamualaikum Rafi. Kita cuba menghubungi Rafi Bacik bagaimana pengalaman beliau di Dumai melihat visual yang dihantar beliau di Dumai tadi. Begitu kata pun teruk keadaan suasananya, dan mungkin kita sudah dapat menghubungi Rafi Bacik. Assalamualaikum Rafi. Ya, Rafi, mungkin boleh ceritakan keadaan terkini dan bagaimana pengalaman Rafi di Dumai sepanjang hari ini? Ya, terima kasih. Ini pengalaman saya yang tak pernah saya sangka saya sampainya di Kota Dumai. Ya. Saya dibawa oleh pemandu di Dumai untuk terus saya meminta beliau bawa ke tempat lokasi di mana kebakaran itu berlaku. Iaitu 25 km daripada Kota Dumai itu sendiri. Okey. Dan saya apabila saya sampai dan setengah jam dari Kota Dumai, saya dapati kawasan di situ memang benar ada kebakaran berlaku. Tapi saya tidak dibenarkan masuk ke kawasan kebakaran kerana demi keselamatan. Ya. Untuk maklumat hari ini, banyak perbezaan daripada semalam. Ya. Hari ini nampaknya lebih kritikal. Ya. Kalau saya diberitahu kawasan yang terbakar di kawasan Kampung Mombugoh, Kabupaten Rohil, iaitu di daerah Bukit Timah. Okey. Seluas 150 hektar dah terbakar. Ya. Maksudnya ladang kelapa sawit ke ataupun hutan ni? Kawasan ni sebahagiannya kawasan hutan, kawasan hutan, dan sebahagiannya api sudah melarat ke kawasan kelapa sawit. Kerana 80% kawasan kelapa sawit di situ iaitu tanah gambut, ya? Tanah gambut. Okey. Tanah gambut, ya. Saya sempat bertemu bual bersama penduduk di sekitar situ. Beliau dah seminggu sudah menghadapi tekanan asap. Dan hari ini nampaknya lagi kuat asap, lagi tebal. Dan mungkin hampir 10,000 kawasan penduduk di situ akan dikeluarkan. Kerana api akan melarat ke kawasan perkampungan. Penempatan mereka. Kerana angin kencang. Ya. Jadi apa respon pihak berkuasa Dumai terhadap isu kebakaran hutan dan juga ladang kelapa sawit? Adakah mereka ada membuat tindakan sesuatu untuk memberi amaran kepada penduduk, dan juga bagaimana proses menutup ataupun mencegah kebakaran daripada terus berleluasa? Okey, selepas saja saya buat lawatan ke kawasan kebakaran, saya dibawa berjumpa dengan Tuan Syed Mustafa, iaitu Setiausaha Kerajaan Kota Dumai, dan saya dapat bertemu bual bersama beliau. Saya dimaklumkan beliau telah mengarahkan 100 jentera, iaitu daripada jabatan yang berkaitan, askar. Di sini, kalau di sini dipanggil Jabatan Pengingatan Awam, untuk membantu cuba memadamkan api. Tapi apa yang diberitahu kepada saya, api terlalu tinggi sehingga mencecah 20 kaki. Dan beliau dan api juga telah meresap ke dalam tanah, kerana tanah ni tanah gambut. Jadi air di situ kurang untuk disedut untuk disiram untuk memadamkan api. Cuma beliau cuma mengharapkan hujan saja sekarang. Kerana sejak bulan 2 sehingga sekarang hujan belum lagi turun. Dan dijangka
hujan akan turun sehingga September ini. Oh, jadi masih panjang lagi masanya ya, waktu kering. Ya, sangat panjang lagi masanya. Okey. Dan beliau juga telah telah memberi amaran kepada semua penduduk dan petani. Sekiranya ada pembakaran terbuka, beliau akan menangkap dan akan dibicarakan di Mahkamah Indonesia. Okey, terima kasih. Tindakan keras akan diambil lah. Ya, terima kasih Rafi Baci atas laporan di Dumai Indonesia, dan kita mengharapkan suasana berubah, proses pemadaman terus diusahakan. Dan kita bersama saudara Muhammad Nur Abdul Ghani, Encik Muhammad Nur Abdul Ghani, pengarah pelajaran Johor. Assalamualaikum Encik Muhammad Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Encik mana mungkin ada perkembangan terkini bagaimana keadaan sekolah-sekolah di daerah Muar yang ditutup pada hari ini, dan juga daerah-daerah lain yang sedang dipantau dengan dekat oleh pihak pelajaran negeri Johor dengan perkembangan terbaru indeks IPU yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Yalah, kalau untuk makluman, di Muar memang kita dah buat keputusan sebab indeks IPU-nya telah mencecah sampai 381 hari ini. Ya. Jadi sekolah telah pun ditutup dan mungkin sehingga hari esok. Dan itu juga dengan daerah Batu Pahat. Oh. Batu Pahat pun indeks dia telah sampai kepada 331. Ya. Pada hari ini, dan dia dah ditutup pada hari ini dan juga mungkin esok. Dan yang daerah yang terbaru Pasir Gudang. Ya. Pasir Gudang kita dah IP-nya mencapai kepada 333 dan kita telah hubungi pihak PPD Pasir Gudang, pengetua dan juga guru besar, mungkin melalui media-media yang lain, memaklumkan bahawa sekolah juga akan ditutup pada hari esok. Kerana berdasarkan kepada surat perkeliling Kementerian Pelajaran Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia, bilangan 14/2013, indeks IPU mencapai 300. Sekolah boleh ditutup di serta-merta kerana di tahap yang berbahaya. Ya. Maksud di sini ini 3 daerah dah melebihi arahkan untuk tutup untuk sementara. Maksudnya pihak pengetua ataupun pihak guru besar di kawasan-kawasan yang tertentu apabila mendapat maklumat indeks melebihi 300, mereka boleh membuat keputusan untuk menutup sekolah, mengarahkan pelajar balik? Mereka boleh buat keputusan sebab berdasarkan surat siaran perkeliling daripada Kementerian Pendidikan, jelas menunjukkan bahawa dia daripada IPU yang tertentu tu, contohnya bila 300 ke atasnya dia dalam peringkat bahaya, maka sangat bahaya. Arahannya memang sekolah ditutup. Walau bagaimanapun kita Jabatan Pelajaran Daerah, Jabatan Pelajaran Negeri sentiasa memantau dan berhubung dengan pihak PPD, dan kita akan buat arahan daripada masa ke semasa di mana sekolah-sekolah yang akan ditutup dalam masa yang terdekat. Jadi sekarang ini 3 daerah yang telah kita kenal pasti lah. Muar, Batu Pahat dan juga Pasir Gudang ya. Mungkin nasihat terakhir dalam masa 30 saat ini Encik Manor kepada pentadbir sekolah, guru besar, pengetua dan juga ibu bapa tentang isu ini. Okey, jadi saya nasihatkan pengetua dan juga guru besar supaya memahami, meneliti perkeliling yang saya sebutkan tadi, iaitu 14/2013 tu. Kemudian kalau ada arahan menutup, maka sekolah akan ditutup. Jadi pelajar-pelajar tidak dibenarkan datang ke sekolah. Dan kalau sekolah masih dibuka, iaitu dalam untuk daerah-daerah tertentu seperti Kota Tinggi dan juga Johor Bahru, langkah-langkah keselamatan supaya pelajar tidak dibenarkan kegiatan-aktiviti luar seperti pendidikan jasmani, sukan dan sebagainya, kalau boleh kita hentikan serta-merta lah. Okey, terima kasih saudara Muhammad Nur Abdul Ghani, pengarah pelajaran negeri Johor, dan insya-Allah kita akan terus menghubungi Encik Muhammad Nur untuk mendapatkan laporan terkini keadaan isu jerubu yang melanda Johor pada ketika ini. Dan itu sahaja keadaan terkini jerubu yang melanda negara, dan Eswar Awani akan memberikan liputan komprehensif tentang ancaman jerubu melalui bulletin kami, program-program Hewan Semasa, dan juga jangan lupa melayari awani.com untuk mendapatkan liputan terkini tentang isu ini. Terima kasih, insya-Allah kita jumpa lagi.